Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Okey. Selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi dalam sesi live soal jawab hari ini. Saya ada 2 soalan yang saya nak jawab. Semalam saya tak dapat buat live kerana saya dalam perjalanan dari Kuala Lipis ke Ipoh. Sekarang ni saya berada di Ipoh. Sekejap lagi saya nak bertolak balik ke Kuala Lumpur. Alright. Okey, soalan yang pertama datang dari saya tak pasti siapa, tapi diberi soalan ni pada tim saya dan tim saya pas pada saya. Soalan yang berbunyi, okay, dia kata masalah slip disc. Masalah slip disc dan masalah sakit lutut dan slip disc. Adakah boleh dibaiki, boleh dibantu dengan pemakanan? Alright. Okey. Sebelum tu, siapa yang sedang menonton, klik like dan cuba komen di bawah. Saya nak tengok siapa anda yang sedang menonton. Saya tengok ada beberapa follower baru yang saya belum kenal lagi. Anda boleh komen di bawah, tak ada masalah. Saya boleh baca komen anda. Okey, bila kita nak masalah kesihatan ni, tak semua yang boleh dibantu dengan pemakanan. Ada yang boleh dibantu dengan pemakanan, ada yang tak boleh dibantu dengan pemakanan. Ada yang dia bukan membantu dari segi penyembuhan. Dia bukan dibantu dengan penyembuhan secara langsung, directly, tapi indirectly. Okay? Jadi sakit lutut dan masalah slip disc ni, dia bukan kategori pemakanan. Dia bukan kategori disebabkan dietary disease. Dia disebabkan physical injury, kecederaan fizikal. Sakit lutut dan sakit slip disc kategori physical injury, kecederaan fizikal, yang mana pemakanan tak boleh membantu secara langsung, secara direct. Anda fikir logik macam ni lah. Kita patah kaki, kan? Kita accident, patah kaki. Cuba kita fikir, apa pemakanan yang boleh bantu kaki kita yang patah tu sambung balik? Makan-makan, terus kaki sambung balik. Tulang yang patah tu dia terus sambung balik. Logik tak? Tak logik. Dia kena buat treatment physical treatment. Maksudnya kena pergi hospital. Biasanya specialist oncologist yang akan take action benda ni, in charge benda ni. Mungkin kaki di simen, saya pun tak pasti apa dia punya istilah dia. Yang kita tahu, kena simen kaki. Patah tangan, kena simen tangan. Jadi sama juga dengan sakit lutut. Sakit lutut juga anda kena tengok. Sakit lutut tu disebabkan cecair liquid dalam lutut berkurangan, ataupun sakit dia disebabkan faktor lain, keradangan dan sebagainya. Biasanya sakit lutut disebabkan liquid, cecair kurang dari dalam lutut tu, cecair kurang. Cecair kurang dalam lutut ni ada beberapa kategori yang anda nak kena tengok. Katakanlah cecair tu masih ada lagi dalam lutut tetapi berkurangan. Okay, biasanya doktor akan inject hyaluronic acid. Ada satu bagi injection pada lutut tu. Antara sendi lutut dengan lutut tu, dia ada satu ruang yang ada cecair liquid. So biasanya doktor akan buat injection acid hyaluronic, kan? Dia akan inject itu untuk tambah liquid. Itu kalau ada liquid. Katakanlah kalau tak ada liquid langsung, kering kontang dalam lutut tu,
biasanya doktor akan buat pembedahan lah. Pembedahan dia ada letak plate kan, untuk elak daripada geseran. Sebab kalau lutut, dalam lutut dah hilang cecair, liquid dah tak ada, tulang tu dia akan bergeseran. Bila geser dia akan sakit, akan menyebabkan radang. Dia akan bunyi kruk 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 kruk. Sebab itu anda dekat situ dia ada sendi kan, antara lutut kan dia boleh lipat kan. So dekat situ dia perlu ada liquid. Kalau masih ada liquid, biasanya akan inject. Kalau tak ada liquid, langsung kering kontang, itu memang akan sakit lah. Biasanya akan buat operation. Tapi ada juga beberapa cadangan pemakanan dari segi suplemen. Biasanya doktor akan cadangkan suplemen, boleh ambil glukosamin kan, glukosamin untuk kurangkan sakit. Tetapi glukosamin ni dia bukan membantu untuk perbaiki. Dia hanya tahan sakit seketika saja, dan dia pun ada side effect. Dan cadangan saya, daripada ambil glukosamin, ambil suplemen yang dia bukan glukosamin, tapi dia mempunyai, kita panggil, Allahu Akbar, sejenis protein, kita panggil chondroitin. Anda boleh pergi dekat mana-mana farmasi anda pergi cari untuk lutut, baca ingredient dia, ditulis chondroitin, CHONDROITIN, chondroitin. Chondroitin ni, ini bagus, dia tambah secara natural liquid yang ada dalam lutut kita berbanding glukosamin. Glukosamin ni dia hanya perbaiki saja, dia hanya hilang sakit saja. Tetapi chondroitin dia menambah liquid secara semajadi. Tengok juga keadaan lutut tu. Kalau dia dengan syarat liquid dalam lutut masih ada, cuma berkurangan, berbanding kalau tak ada langsung, itu memang kena buat operation, dah tak boleh nak buat apa. Chondroitin tu adalah sejenis collagen type 2. Collagen type 2 ni untuk sendi. Untuk sendi. Kalau collagen type 1 biasanya untuk kulit. Tapi collagen type 2 untuk sendi. Jadi pemilihan suplemen pun anda kena tahu. Tengok baca ingredient dia. Ada chondroitin berbanding glukosamin. Elak ambil glukosamin, ambil chondroitin. Yang lebih baik lagi, chondroitin, kalau untuk chondroitin tu dia tambah liquid lah. Tapi kalau untuk reda sakit tu, sementara liquid nak bertambah, dia ambil masa, makan masa berbulan sebenarnya. Dia bukan makan terus baik dalam masa seminggu, 2 minggu, tak. Sebab dia, collagen tu dia top up satu sikit dia top up. Okey. Untuk tahan sakit tu, anda boleh ambil makan kunyit hidup. Sebab dalam kunyit hidup dia ada kurkumin, ekstrak kurkumin. Kurkumin tu kajian klinikal mendapati bahawa kurkumin dalam kunyit hidup mengurangkan masalah kesakitan, kurangkan dia relief pain. Kesakitan, rasa macam sakit tu dia kurang. Dia seolah-olah macam painkiller, dia natural painkiller, kurkumin. Kajian yang saya baca 94% kurang, reduce pain, kurkumin. Tapi dalam seketul kunyit hidup tu, kurkumin ada berapa persen saja. Dia bukan the whole kunyit hidup tu ada kurkumin. Sebab itulah sepatutnya kita kena extract. Tapi macam mana kita nak extract? So jalan mudah adalah cari suplemen yang berasaskan kurkumin. Saintis tolong extract untuk kita. So dalam bentuk kapsul, kita makan kurkumin tu. So ada 2 jenis suplemen yang saya cadangkan, chondroitin dengan kurkumin. Ada juga suplemen yang dia combine terus, chondroitin bersama kurkumin. Kalau tak boleh dapat yang gabungan, anda boleh cari asing-asing, chondroitin, kurkumin. Carilah brand apa pun, baca ingredient, tengok ingredient. Berbanding glukosamin. Glukosamin dia ada side effect. Okey. Itu sendi. Okey, sendi. Lutut. Itu sedikit sebanyak membantu. Dia bukan membantu directly, tapi dia membantu menambah liquid.
Sebab tu dia takes time. Tapi kalau macam sleep dips tak dapat dibantu dengan pemakanan. Dia kena rawatan. Sebab dia physical injury. Sebab dia melibatkan saraf. Spine kita ni dia ada disc tau. Disc kalau terslip sikit, tergelincir sikit, dia akan terkena saraf. Pada tulang belakang kita ni dia banyak saraf. Saraf yang menghubung ke kaki, menghubung ke peha, menghubung ke betis. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita ada masalah slip disc, kita rasa macam sakit kaki. Nak jalan pun rasa sakit. So tengok disc mana. Kalau ada dislocate, itu lagilah sakit So slip disc ni tak ada makanan yang kita makan, dia terus betulkan. Mana boleh, dia kena buat physical treatment kan, physical treatment. Sebab dia adalah kecederaan fizikal. So rawat pun rawat fizikal. Okay, macam saya bagi analogi tangan patah, tulang tangan patah, makanan apa yang boleh makan, terus sambung balik tulang. Tak boleh, kena buat physical treatment. So ini saya dah jawab banyak kali. Tapi bantu juga. Pemakanan ni dia bukan kata tak bantu langsung, dia bantu secara indirectly, secara tak langsung. Contohnya, kalau tulang kita patah, slip disc, apa makanan yang boleh kurangkan sakit? Itu anda sepatutnya kena tanya soalan macam tu sepatutnya. Apa makanan yang boleh kurangkan sakit? Saya ada masalah slip disc. Boleh lah. Yang kalau kurangkan sakit, ekstrak kurkumin tadi tu, kunyit hidup tu. Sebab itulah mak saya kat kampung, ayah saya kat kampung, biasanya kunyit hidup tu dibuat ulam saja. Tapi tak adalah makan terlalu banyak. Satu ibu jari macam tu dia buat ulam. Dia ada kadang-kadang dia makan kunyit putih tu. Kita panggil apa? Temu kunci ke temu lawak. Saya pun pernah makan, sedap, sangat sedap. Okey. Itu kunyit hidup. Jadi tapi slip disc tak dapat bantu. Tapi kita macam suplemen, pemakanan ni dia boleh bantu kurangkan sakit, cepatkan penyembuhan. Dia bantu macam tu saja. Dia bukan bantu secara directly. Okey. Itu soalan yang pertama. Okey, saya dah jawab. Saya tengok kat sini ada Amir Mizah, Puan Nur Razia Mukhtar, Waalaikumsalam, Ramlah Yunus, Nur Rahim Sharif. Right, okey. Selamat menonton Saya baru jawab satu soalan. Okey, soalan yang kedua adalah tim saya pas kat saya, apakah gula yang terbaik untuk kita makan dalam makanan harian? Okey. Bila sebut pasal gula, anda kena faham basic dia. Gula itu adalah sejenis karbohidrat. Makronutrien dia adalah karbohidrat. Jadi dia menyumbang tenaga. Itu anda kena faham. Gula penyumbang tenaga dan gula adalah karbohidrat. Semua gula adalah karbohidrat. Okey. Itu sifat dia. Jadi tak ada istilah gula apa yang terbaik. Sebab kalau semua gula adalah karbohidrat, apa yang terbaik? Dia bukan gula apa yang terbaik. Gula tu dia boleh jadi racun, dia boleh jadi manfaat. Nasi pun boleh jadi racun kalau ambil berlebihan. Nasi juga boleh jadi manfaat kalau ambil dengan cara betul, sebab dia memberi tenaga. Protein boleh jadi manfaat, protein boleh jadi racun, boleh jadi mudarat. Lemak boleh jadi manfaat, lemak boleh jadi mudarat. Dia bergantung pada bagaimana kita ambil. Jadi dia tak ada istilah gula apa yang terbaik. Adalah gula apa yang lebih baik, yang terbaik itu tak ada. Sebab kalau ambil berlebihan pun sama saja sebenarnya. Okey. Beza antara karbohidrat dengan karbohidrat ni, ya. Beza dengan gula putih dengan gula perang adalah metabolism dia. Cara dia proses. Beza beras basmati dengan beras cap rambutan, beras biasa yang kita makan dengan beras
perang adalah metabolism dia, cara dia diproses. Bila kita ambil cara diproses macam mana, kedua-dua ni adalah karbohidrat, tapi beza dia adalah bagaimana diproses. Okey, ini adalah salah satu teknik yang kita nak bermain dengan teknik. Beza protein dalam telur dengan protein dalam ayam, bagaimana dia proses. Kedua-duanya protein juga masuk dalam tubuh akan nampak dia tu adalah protein. Tubuh dia tak kenal, tubuh kita ni dia tak kenal protein kita ambil daripada mana, daripada telur ke, daripada ayam ke, dia tak tahu. Beza dia adalah cara dia proses. Kita ambil ikan, protein dari ikan dengan protein dari daging. Kedua-duanya adalah protein, tapi bagaimana dia proses. Beza dia adalah pada pemprosesan. Jadi kalau kita ada kencing manis, okey, saya kena sebut balik. Yang beza yang pada cara proses dia, metabolism dia, cara proses dia adalah cepat atau lambat. Itu saja kalau kita nak tengok dari segi terbaik. Bagaimana dia proses, cepat atau lambat. Bagaimana dia proses kita, bagaimana beras tadi, nasi tadi kita makan, karbohidrat tadi dia proses untuk jadi glukos, cepat atau lambat. Bagaimana daging, protein daging dengan protein ikan kita makan, dia jadi asid amino, cepat atau lambat nak jadi asid amino untuk digunakan. Jadi kalau gula, contohnya gula apa yang terbaik bergantung pada tubuh badan kita. Kita nak gula tu, karbohidrat dari gula tu menjadi glukos tu, nak kasih dia cepat atau lambat. Kalau kita nak bagi dia proses menjadi glukos tu cepat atau lambat, kalau kita perlukan tenaga segera, of course lah gula putih lebih baik daripada gula perang. Sebab gula perang dia proses dia cepat untuk jadi glukos, cepat. Makan terus ditukar, sukros tu terus ditukar menjadi glukos tu cepat saja. Jadi gula dalam darah, glukos dalam darah naik cepat. Jadi kalau anda nak segera, contohnya aku nak buat kerja, aku letih ni, baru bangun pagi, terus nak buat kerja ni, nak bancuh simen nanti. So perlukan gula cepat tak? Perlukan tenaga cepat? Perlu cepat. Jadi bancuhlah kopi, teh tu dengan gula putih sebab dia cepat. Dia tak ada istilah terbaik dari segi kesihatan. Maksudnya gula tu adalah terbaik. Makan banyak pun tak dapat kencing manis. Tak ada. Nasi pun akan jadi kencing manis juga kalau makan berlebihan. Buah yang bagus pun, yang bagus khasiatnya kita tahu, kalau makan berlebihan pun dia manis, dia ada gula, maka boleh dapat kencing manis juga kalau berlebihan. Dia masalah isu dia berlebihan. Jadi tak ada istilah gula terbaik atau tak. Tengok bergantung pada tubuh badan. Sebab itulah orang atlet nak berlari, dia bancuh glukos. Kan ada glukos dalam tin warna biru tu, yang perisa blackcurrant, perisa yang standard, yang tak ada perisa tu. Ada juga yang perisa oren. Kan dia nak berlari, dia bancuh glukos, dia minum. Kenapa dia tak makan nasi lemak? Padahal nasi lemak pun boleh bagi tenaga. Sebab nasi lemak tu lambat, nak proses lambat. Aku ni nak berlari dah 30 minit ni, perlu cepat. Sebab sebelum berlari tu dia dah warm up, kasih berpeluh. So tenaga dah banyak digunakan. 30 minit lagi, setengah jam lagi dia nak berlari pecut. So tenaga dah kurang. Sebab tu dia cepat, dia bancuhlah glukos, minum, terus dapat tenaga. Terus cara penggunaan ini kita panggil teknik. Saya banyak ajar teknik. Saya tak ajar pantang-pantang, saya tak ajar, banyak teknik. Tapi kalau kita ada masalah kencing manis, janganlah makan gula yang proses dia cepat. Makanlah gula yang proses dia lambat. So gula yang proses dia lambat, dia proses lambat untuk jadi glukos tu, antara dia adalah gula yang masih dikekalkan
moles. Moles tu maksudnya makin banyak moles dalam gula tu, makin gelap warna dia. Gula apa yang gelap warna dia? Gula perang. Gula perang banyak moles. Saya nak cerita moles pun tak ada. Bahasa Melayu tak ada moles. Moles adalah moles. Anda faham sajalah moles. Anda boleh google moles apa. Moles tu sejenis fiber. Jadi dia proses lambat untuk jadi gula. Jadi bila kita makan gula merah, dia nak tukar menjadi glukos. Gula merah adalah karbohidrat. Okey. So dia nak proses, masuk dalam tubuh badan, dia nak proses menjadi glukos, ambil masa. Jadi ambil masa bagus tak untuk kencing manis? Bagus. Gula perang. Gula perang ada moles tapi kurang berbanding gula merah. Makin banyak moles, makin rasa caramel pada dia. Dia lagi rasa caramel. Caramel tu rasa macam gula merah tu. Itu maksudnya moles dia tinggi. Gula perang ada dia ada moles tapi dia sikit. Dia asal daripada gula putih biasa, tapi dia tambah moles, jadilah perang. Of course lah, gula perang berbanding gula putih, gula perang ni dia lambat sikit proses. Sebab tu kita panggil glycemic index dia rendah, lambat proses. Gula putih tak ada moles, makan karbohidrat daripada dia tu terus jadi glukos cepat. Itu jadi bermakna glycemic index dia tinggi. Jadi tak susah untuk kencing manis. Kencing manis kena kurangkan benda tu supaya bagi lambat sikit gula dalam darah naik. Kalau kita ambil gula kelapa, gula nisan, gula Melaka tu, gula Melaka moles dia tinggi sebab tu dia rasa caramel dia lebih. Sebab dia moles dia tinggi. Bila moles dia tinggi, glycemic index dia rendah. Glukos dilepaskan dalam darah perlahan. Tapi masih ada juga glukos dalam darah. Jadi tak ada istilah gula terbaik. Dia kena tengok kita perlukan apa sebenarnya. Kita perlukan apa? Gula apa bagaimana tubuh badan. Jadi tak betul sebenarnya kalau orang kata jangan makan gula putih. Jangan makan. Dia bukan jangan, dia kena kontrol. Sebab kalau anda kata jangan makan gula sebab gula tu racun, nasi pun ada gula. Nasi pun ada gula. Jangan makan kalau nak makan tepung, jangan makan tepung putih. Beli tepung yang wholemeal. Memanglah tepung wholemeal bagus. Sebab dia ada fiber. Tapi end up dia ada juga gula tu. Tepung ada gula juga sebab tepung karbohidrat. Tapi beza tepung putih dengan tepung wholemeal. Tepung putih dah diekstrak keluar fiber. Beza dia dekat situ saja. Jadi kena faham beza dia. Untuk kencing manis, semua asalkan karbohidrat penyumbang kencing manis. Cuma berlebihan atau tak, bagaimana kita nak olah benda tu. Jadi apa-apa pun sebenarnya jangan makan secara berlebihan. Dan of course lah, kalau kita nak elak, nak cegah, lebih baik ambil gula yang banyak moles. Saya sendiri pun amalkan gula kelapa, gula perang kalau saya berada di KL lah. Tapi kalau kita berada di kedai makan, bagaimana kita nak elak kan? Tapi bila kita faham benda ni, sebenarnya tak perlu elak, cuma berpada-pada. Okey. Dan lagi satu, beza gula putih dengan gula yang lain ni, gula kelapa, gula perang dan sebagainya. Kalau macam gula kelapa, dia masih dikekalkan phytochemical pada dia. Phytonutrient pada dia masih ada phytonutrient. Phytonutrient apa? Phytonutrient tu adalah mineral dan vitamin dan mineral. Dia masih ada dalam tu. Gula kelapa dia ambil daripada nira kelapa kan, tak silap kan. So dalam tu masih ada vitamin dan mineral lagi. Pada masa sama ada moles lagi. Pada masa sama ada glukos lagi. Ada sukros lagi. Tapi kalau macam gula pasir, hanya
sukros semata-mata, gula semata-mata. Nutrien vitamin dah tak ada. Dan of course lah, gula kelapa ni lebih baik pada gula putih. Tapi kalau dari segi penyumbang gula dalam darah, kedua-dua ni adalah penyumbang dalam darah. Benda apa yang memberi tenaga, itu adalah gula. Sebab gula, glukos tu adalah, dia seolah-olah petrol. Seolah-olah petrol dalam kereta, minyak petrol. Dia membakar untuk jadi tenaga. Kalau kita kata jangan makan gula langsung, glukos tu adalah musuh utama diabetes, habis macam mana kita nak dapat tenaga? Orang diabetes boleh jadi hypo boleh membawa maut. Jadi pemahaman orang, sebab ada orang yang tak makan gula langsung. Okey, saya respect, tapi bila tanya sebab apa, kan gula tak bagus. Dia kata kenapa gula tak bagus? Kan gula kan dia kata tak bagus, boleh dapat kencing manis. Betul, saya cakap dalam nasi ada gula. Dan dia tergamam sekejap. Dalam nasi ada gula. Jadi dia tak faham gula. Istilah gula tu. Gula tu adalah glukos. Karbohidrat, semua karbohidrat ada glukos. Nasi ada glukos. Buah ada glukos. Roti ada glukos. Maksudnya dia tak faham. Dia tak faham nutrisi. Tapi kalau dia faham, kalau dia faham nutrisi, dia akan jawab macam ni. Kenapa tak makan gula putih? Oh, gula putih tu glycemic index dia rendah. Glycemic index dia tinggi. Nanti kencing manis cepat naik. Baik aku makan gula kelapa. Gula kelapa dia ada nutrien, aku nak nutrien juga. Bukan nak kalori saja. Itu educated sikit lah. Nampaklah dia ada ilmu nutrisi. Tapi kalau dia terlalu kata tak makan gula putih sebab gula putih adalah gula, itu tak betul. Maksudnya dia tak faham lagi nutrisi. Jadi bila anda faham nutrisi, biasa kalau anda dengar, lama-lama anda dengar poin-poin yang saya share ni, anda dah boleh dapat tangkap. Bila dah faham nutrisi tu, tak ada berpantang langsung. Betul? Tak ada berpantang. Berapa lama kat sana? Saya ulang alik Ipoh. Saya tengah tunggu nak pindah. Tengah tunggu nak pindah. Saya dekat KL. Saya ada 2 rumah. Ada 3. Satu rumah sewa. Sekarang ni saya duduk rumah sewa. Saya nak check out, nak pindah dah rumah sewa ni. Saya ada 2 rumah saya beli. Satu dekat Bangi, satu dekat Ceras. Ceras tu saya beli rumah lelong. Rumah lelong tu tengah renovate. Saya tengah renovate. Dijangka siap hujung bulan 12. Lepas tu saya beli satu rumah dekat Bangi. Rumah Bangi tu rumah yang saya nak duduk. Tapi saya tak dapat kunci lagi. Semua dah settle lah. Loan semua dah settle. Dah settle Syabas, TNB semua dah settle. Kunci belum dapat lagi. Jadi saya terhimpit. Saya tak tahu saya nak duduk mana sekarang ni. Rumah yang saya beli yang lelong tu kat Ceras tengah renovate. Jadi dijangka siap bulan 12 ni. Kalau dah siap bulan 12 ni, saya akan pindah dari rumah sewa saya, perabot saya akan pindah ke rumah lelong. Saya akan duduk tu dalam sebulan 2 bulan sementara nak dapat kunci. Rumah yang beli kat Bangi tu belum dapat kunci dan belum ada perabot lagi. Jadi dia macam aku nak pergi mana, Lala sekali betul balik rumah, balik Ipoh, kadang-kadang balik kampung saya Pekalan Hulu. Kebetulan wife saya tengah cuti. Jadi itulah ceritanya kenapa ada kat Ipoh. Tapi sekejap lagi dalam petang nanti saya nak balik KL sekejap. Nak kemas-kemas rumah, nak masuk barang dalam kotak semua. Dan saya pun ada meeting esok. Saya akan berada di KL dalam 3 hari 4 hari macam tu. Itulah kisahnya. Okey. Puan Halimah Jamal, Jenny Fu, good morning. Alright. Okey, jadi anda dah faham berkaitan nutrisi. Mudah saja sebenarnya nak faham nutrisi. Tak perlu faham complicated, tapi faham asas. Jadi bila orang kata protein tu apa? So anda tahu protein tu apa. Baca chapter 1. Buku saya bab pertama tu dia ada tulis hurai. Ada gambar rajah protein.
dia akan jadi apa, karbohidrat dia akan jadi apa, lemak dia akan jadi apa. Jadi barulah anda faham kenapa, apa yang dimaksudkan dengan gula, apa gula tak boleh. So dia bukan masalah gula tu tak boleh, tapi bila kita bermain dengan teknik tu maksudnya gula apa yang cepat diproses, lambat diproses, itu saja. Padahal dua-dua tu adalah gula. Dia seolah-olah macam kiri kita ada harimau, kanan kita ada buaya. Dua-dua tu bahaya, boleh makan kita. Jadi mana satu kita nak? Kalau ikutkan dua-dua kita tak nak, buaya tak nak, harimau pun tak nak. Tapi dua-dua ni bahaya, kita kena pilih juga. Kalau saya baik pilih buaya. Sifat buaya dia tak menerkam, jadi adalah masa untuk kita bertarung tu. Berbanding harimau tu sifat dia menerkam, dia lah kuku panjang, gerak pula cepat, jadi cepat dia terkam kita, cepatlah kita mati. Berbanding buaya mungkin kita lambat mati sebab dia lambat, dia tak ada terkam. Jadi sama juga dengan gula boleh menyebabkan kencing manis, tetapi kita tak naklah kencing manis cepat sangat dapat kencing manis tu. Makanlah gula perang. Macam tu lah analogi dia. Kedua-dua ni adalah bahaya. Makan nasi lebih bahaya, buah lebih banyak pun bahaya juga. Kalau gula terlalu tinggi, tak ada kontrol, sama je. Tinggal lagi situ. Jadi dia bermain dengan glycemic index, cepat proses atau lambat. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Kita jumpa pada esok hari insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.